Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam keluarga Nestu. Baiklah apa khabar anak-anak murid sekalian ataupun geng Nestu You sekalian? Baiklah, pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kerana dengan limpah dan rahmatnya kita dapat bertemu dalam sesi penerangan bagi program Tadarus Al-Quran Geng Nestu bagi tahun ini iaitu tahun 2022. Baiklah seterusnya Cikgu Syedi mewakili kumpulan Nestu iaitu Cikgu Ida Rahim, Cikgu Nariza dan juga Cikgu Saipah ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang sudi menyertai kumpulan Tadarus Al-Quran Nestu bagi tahun ini. Jadi sekali lagi cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Baiklah, dalam penerangan ini cikgu akan cuba untuk terangkan supaya anda semua boleh faham bagaimana gerak kerja ataupun perjalanan program Tadarus Al-Quran kita bagi tahun ini ataupun kali ini. Baik, seterusnya cikgu juga nak bagi tahu, nak maklumkan tujuan kita adakan program Tadarus Al-Quran. Baiklah, pertama sekali tujuan yang pertama, Nestu ini sebagai penggerak saja sebagai penggerak yang mana kita cuba aturkan, kita cuba rancang untuk adakan program Tadarus. Jadi secara tidak langsung bila kita ada kumpulan, kita bergerak secara berkumpulan, semangat ataupun perasaan kita tu kita rasa lebih bersemangat untuk membuat ataupun menyertai program ini. Itu tujuan Nestu buat program seperti ini. Yang kemudian ambillah peluang di mana bulan Ramadan nanti yang akan tiba tak lama lagi, kita sama-samalah, termasuk cikgu sendiri, kita sama-sama cuba untuk memperbanyakkan. Mungkin sebelum ini kita ada baca Al-Quran, mesti ada walaupun sedikit. Mungkin sebelum ini kita baca kalau sebelum ini seminggu sekali. Bulan puasa nanti kita banyakkan, lebih sedikit. Kalau dapat lagi banyak lagi bagus. Kemudian mungkin sebelum ini baca satu hari lebih kurang setengah muka surat. Bulan puasa nanti, bulan Ramadan nanti banyakkan, satu hari satu muka surat. Supaya apa? Kita sama-samalah rebut, kita sama-sama dapatkan pahala di bulan Ramadan yang akan menjelma tak lama lagi. Itu tujuannya. Bila kita tak buat macam ini, mungkin kita pun rasa nak baca ke tak baca, macam tak apalah, ada masa baru baca. Kadang-kadang kita ada masa tapi benda lain yang mengganggu kita. Nak baca Al-Quran, ada program televisyen lagi seronok, pergilah tonton dulu, sekejap lagi lah baca. Tengok-tengok dah malam, ataupun waktu nak baca Al-Quran dah mengantuk, dah letih. Jadi tujuan kita buat program Tadarus seperti ini, sekurang-kurangnya kita ada visi, ada matlamat. Maksudnya matlamat kamu, visi kamu kena habiskan bacaan mengikut juzuk ataupun cikgu akan tetapkan nanti. Jadi itu matlamat kamu semua, visi mesti habiskan. Kalau tak habis, macam mana? Jadi tujuan kita buat macam ini supaya kamu ada matlamat kenapa kena baca. Secara tak langsung dapat menggalakkan diri kita untuk lebih dekat, lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Itu tujuan Nestu anjurkan program Tadarus Al-Quran. Baiklah, seterusnya kamu pula yang sertai kumpulan Tadarus, apa target kamu? Ataupun suka-sukalah, saya pun tak tahu cikgu kenapa saya nak sertai kumpulan Tadarus ni. Jadi kamu ada kenapa sertai? Macam cikgu cakap tadi, kalau kamu rasa tujuan kamu sertai untuk tingkatkan amal ibadat, alhamdulillah. Tapi kalau rasa saya pun tak tahu apa tujuan saya sertai, baik, tujuan kita, cikgu nak kamu letakkan target kamu yang pertama sekali nak tingkatkan amal ibadat. Secara tak langsung, insya-Allah kumpulan Nestu akan usahakan untuk bagi sijil penyertaan. Sijil penyertaan ni bukanlah sebagai satu, orang kata, hadiah yang mungkin besar lah bagi kamu. Tak ada. Ini sebagai satu suntikan semangat saja. Apa yang mampu Nestu bagi, insya-Allah kami akan berikan. Jadi kami akan berikanlah
sijil penyertaan tu insya-Allah semua akan dapat, yang mana adalah dalam kumpulan tadarus Al-Quran. Baik, seterusnya jumlah peserta. Jumlah peserta sebenarnya Nestu target ataupun cadang untuk cari 60 orang. 60 orang murid. Okey, 60 orang peserta. Kenapa? Kita nak bentukkan dua kumpulan. Satu Al-Quran akan ada 30 juzuk. Jadi setiap orang akan baca satu. Secara tak langsung, kalau semua ambil tanggungjawab baca, kita akan habiskan. Maksudnya seolah-olah kita dah khatam 2 kali, ataupun kita dah habis 2 kali bacaan. Walaupun kita tak baca semualah, kita buat penggiliran. Kalau kita nak habiskan satu Al-Quran dalam tempoh 1 bulan, mungkin kita dengan kekangan masa bersekolah dan sebagainya, memang sedikit susah untuk kita dapat 30 juzuk sebulan. Kecuali kalau kita ni tak pergi ke mana-mana, bangun pagi lepas sahur, lepas subuh baca, kemudian baca, mungkin boleh habis. Jadi yang mana boleh baca satu Al-Quran, baguslah, teruskan. Jadi kita tak nak beratkan. Masing-masing kita ada kerja, ada tugasan yang perlu dilakukan. Tambah-tambah lagi kali ini bulan puasa bukannya kita bercuti. Macam dulu tahun 2020 kita PKP, duduk di rumah. Mungkin kita boleh banyak masa untuk kita baca Al-Quran. Tapi kali ini semua kena pergi ke sekolah, bekerja. Jadi kita buat macam ni supaya tak terlalu membebankan. Secara tak langsung kumpulan kita dah boleh habiskan 2 kali bacaan kalau dapat 60 orang peserta. Tapi kita tengok bagaimana. Kalau tak dapat 60 orang pun tak apa, kita akan gerak, kita akan jalan juga mengikut jumlah yang kita ada. Mengikut jumlah yang kita ada, kita akan jalan juga. Jadi kalau tak dapat 60 orang, yang mana berapa orang yang kita ada dalam grup tersebut, cikgu minta kekal sampai dah tamat, dah dapat CJ, dah khatam, baru kita akan bubarkan grup Telegram, baru kamu boleh left. Sekarang ni yang mana ada dalam grup kekal, jangan tukar username. Kalau kamu tukar, masalah untuk hubungi kamu nanti. Cikgu pesan jangan tukar. Ada yang tukar kemudian jangan left group ataupun terleft tak sengaja. Tolong jangan left group. Kalau kamu left, nanti cikgu pun tak dapat nak kenal pasti. Mungkin nak kena semak balik siapa yang left sebenarnya. Okey, baik. Jadi cikgu minta itu dari segi jumlah peserta. Target 60. Tak cukup 60, kita jalan yang mana ada. Okey, baik. Seterusnya waktu dan masa bacaan. Ramai yang tanya ni, sebelum ni ramai yang tanya, siap ada yang PM, cikgu, adakah kita akan buat Google Meet untuk baca tempoh masa yang sama? Bukan. Memang kalau lagi bagus kita buat macam tu dan kita baca bersama-sama. Tapi bayangkanlah kalau setiap hari di bulan Ramadan kita nak buat macam tu, mungkin kekangan masa, terutama bulan puasa malam dengan solat tarawihnya lagi. Okey, kalau siang waktu petang kita pun dah macam dunia, dah letih, dah pergi ke sekolah. Jadi untuk buat setiap hari tu memang agak mustahil. Jadi cara ataupun style kita untuk program tadarus kita ni, cikgu dah bahagikan, dah tentukan penentuan juzuk ni. Cikgu akan tunggu sampai tempoh masa kita tak buka lagi borang permohonan ataupun borang masuk ke grup Telegram, baru cikgu tutup. Cikgu akan buat agihan juzuk nanti. Apa-apa pun cikgu akan maklumkan dalam grup Telegram tadarus Al-Quran. Jadi masa dan tempat sebenarnya bebas. Bebas. Ikutlah kebebasan kamu. Di mana yang kamu rasa boleh baca, bila yang kamu rasa boleh baca, ambillah Al-Quran, baca. Ada juga yang ada inisiatif letak dalam handphone, dia download daripada Google Play Store, cek dululah dari segi susunan ayat. Mungkin ada tak risau juga tapi kalau betul dah cek, boleh baca. Okey, cikgu dah hakikan juzuk, kamu pun dah tahu surah apa juzuk tersebut. Duduk di mana-mana, buka handphone, bacalah sikit. Tak perlu banyak. Dah dapat sekali baca 5 ayat cukup lah. Nanti ada masa sambung balik. Satu juzuk lebih kurang 20 muka surat. 20 muka surat, katalah satu hari kamu dapat baca 1 muka surat. 1 muka surat kalau tak silap lebih kurang dalam 15 baris kalau tak silap. Bergantung jugalah saiz Al-Quran. Jadi kalau dapat habiskan satu hari 1 muka surat, dah cukup bagus lah tu. 20 Ramadan kita dah boleh habis. Baik, jadi cikgu ulang, bebas. Bila kamu nak baca, di mana kamu nak baca, ikut masa sendiri. Okey, ikut masa sendiri. Dan cikgu nak
cikgu galakkan, cikgu syorkan, mulalah baca pada 1 Ramadan. Bukan bermaksud sekarang ni belum 1 Ramadan tak perlu baca Al-Quran. Bukan. Jadi yang mana yang cikgu dah agihkan juzuk tu, mulalah pada 1 Ramadan supaya kita dapat mula sama-sama, kalau boleh habis bersama-sama. Sementara belum masuk Ramadan ni, kamu bacalah yang sebelum ni kamu dah baca surah apa, teruskan baca yang kamu baca sekarang. Cuma yang kita dah agihkan nanti, ikutlah 1 Ramadan baru mula, supaya kita ada semangat bergerak secara berkumpulan. Itu tujuannya. Ingat, bukan cikgu kata 1 Ramadan baru boleh baca Al-Quran. Bukan. Yang nak boleh baca 1 Ramadan, ikut penentuan ataupun agihan yang akan ditetapkan nanti. Okey, baik. Seterusnya, sikap. Baik, bila kita dah buat macam ni, kita pun tak pernah berjumpa secara bersemuka. Sikap jujur dan amanah sangat penting. Ada orang baru 1 Ramadan, kena pula 1 Ramadan letih, tak larat, dengan sakit kepala, perut lapar, baru hari pertama nak puasa. Tak apalah, tak payah baca lagi lah, esok pun boleh mula. Sampai dah 10 Ramadan tak mula-mula lagi, akhirnya dia pun tak sempat habis. Ini tak nak tak nak. Tolonglah, mula 1 Ramadan tu mula terus. Jadi sikap kamu, kalau kamu rasa kamu perlu jujur dan amanah, jujurlah. Dan memang cikgu nak kamu jujur dan amanah. Jangan tak habis baca, nanti dah dalam kumpulan kamu tik, dah selesai baca. Janganlah. Ini kita baca Al-Quran ni, janganlah main-main ataupun kamu buat macam tak ambil berat lah. Tak ada sikap tanggungjawab. Habiskan, ikut 1 juzuk ataupun juzuk yang cikgu tetapkan, mesti habiskan. Baik, kemudian lagi bagus kalau waktu kamu baca tu, kamu minta ataupun kamu baca di hadapan orang yang lebih mahir. Contoh mungkin di sekolah ada masa rehat. Bulan puasa selalunya kan tak rehat, tak pergi makan. Jadi ada masa, jumpalah ustaz dengan ustazah, baca sikit, minta mereka semak. Lagi bagus. Ataupun di rumah, minta ibu ataupun ayah tolong semak, ataupun abang, kakak kata kisahlah, kawan-kawan pun boleh, jiran, tak kisah. Ataupun mungkin kamu ada kenalan yang pandai baca Al-Quran tapi dia tinggal jauh, buatlah Google Meet. Kan kita dah pernah mahir menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Guna aplikasi tersebut untuk buat benda yang baik. Lagi bagus. Kalau tak dapat, kamu rasa kamu yakin boleh baca betul, baca. Kalau kamu nak minta cikgu tolong semak, mungkin tak dapat lah. Mana cikgu boleh semak 60 orang. Memang tak sempat pun. Ini yang cikgu nak, sikap kamu. Okey, baik. Seterusnya, apa lagi yang cikgu nak bagi penerangan ialah cikgu ulang lagi sekali. Dah habis baca nanti, tolonglah tik. Cikgu akan bagi tahu nanti nak tik di mana. Okey, apa-apa pun tengoklah info ataupun makluman di grup Tadarus Al-Quran. Baik, seterusnya program kita ni bukan pertandingan. Bukan kita lumba siapa habis cepat. Bukan. Kalau kamu rasa ini pertandingan, kamu salah. Bukan pertandingan. Bukan kita nak tengok siapa habis dulu dia menang. Bukan. Kita bukan lumba lari. Tujuan kita nak kualiti. Sebab itu cikgu nak lebih baik 1 juzuk, tapi baca dengan betul dan teliti. Jangan 1 Al-Quran tapi baca pun macam orang kata cincai. Jalan laju, salah ke betul ke dia tak kisah, yang penting habis. Bukan, tak nak macam tu. Baca sikit, yang penting kualiti. Itu tujuan kita buat. 1 juzuk dah cukup lah tu. Yang penting kita baca dengan betul dan teliti. Maksudnya dari segi huruf, sebutan, panjang pendek, harkat, semua betul. Itu yang kita nak. Ingat, bukan pertandingan siapa habis dulu dapat hadiah, bukan. Dan memang cikgu tak sediakan hadiah pun. InsyaAllah kalau ada dana barulah kita akan sediakan sedikit. Tapi buat masa ni memang tak ada dana. Yang kita mampu bagi hanyalah sijil penyertaan. Sijil penyertaan yang kami mampu bagilah. Yang dana lain, duit raya ke apa, setakat ni belum ada lagi. Baik, seterusnya, mana tahu kalau ada yang nak sponsor, nak taja, boleh PM cikgu, boleh hubungi cikgu. Tidak ada masalah. Baik, seterusnya, majlis khatam. InsyaAllah memang kumpulan S2 cadangkan kita nak buat khatam Al-Quran online, iaitu menggunakan live YouTube.
online mana boleh bersemuka, masing-masing di negeri yang berbeza jauh. Jadi kita akan cuba buat majlis khatam Al-Quran online secara dalam talian. Jadi menggunakan YouTube. Jadi ini belum putuskan lagi lah Cuma cikgu cadang kita akan gunalah Ustaz Rosmadi akan mengetuai majlis ini. Okay, Ustaz Rosmadi mungkin kamu kenal Hero UPKK. Kita akan cuba. Ini semua dalam perbincangan lagi. Belum putuskan lagi. Tarikh pun belum putuskan lagi. Apa-apa cikgu akan maklumkan. Belum dapat lagi nak putuskan. Okey. Tarikh mungkin hari Sabtu ataupun Ahad. Bila? Mungkin minggu ketiga Ramadan. Ini cadangan saja Minggu ketiga Ramadan, hari Sabtu ataupun Ahad. Masa belum tahu lagi. Kita cuba untuk buat live. Tapi kalau ada kekangan dan sebagainya, mungkinlah kita akan buat secara premier ataupun tayangan perdana ataupun senang cerita rakaman. Tapi kita akan cuba buat secara live. Cikgu mintalah kerjasama kamu ikut arahan. Tak susah pun kalau ikut arahan. Okey, baik. Jadi majlis khatam ni cikgu akan pilihlah beberapa orang untuk baca satu surah daripada Ad-Duha sampai surah An-Nas. Okey, bukan semualah. Okey, cikgu akan pilih. Tengoklah siapa yang suka rela ataupun sebagainya, nanti cikgu akan pilih. Itu semua dalam perancangan lagi, belum dapat diputuskan lagi Okey, baik. Kemudian seterusnya cikgu juga nak ajak kamu peluang cikgu bagi penerangan ni. Cikgu nak ajak kamu semua yang mana yang tonton video penerangan ni, jomlah sertai kumpulan S2 ada buat 3 program sempena bulan Ramadan. Apa tujuan kami buat ni? Bukan sonok-sonok, bukan sengaja buat. Okey, yang pertama sekali, tujuan pertama kumpulan S2 buat supaya kita termasuk cikgu sendiri, cikgu-cikgu NESTU sendiri, kita lebih dekat, lebih banyak buat amal ibadat. Itu tujuannya. Cikgu mungkin tak join sekali kalau tak, maksudnya cikgu tak ada nama dalam kumpulan tadarus untuk sertai juzuk yang kamu baca. Mungkin dalam masa yang sama bila cikgu ajak kamu, sekurang-kurangnya dapatlah sedikit saham ataupun ganjaran untuk kami berempat. Kami bentuk kumpulan, dapatlah sedikit saham di akhirat nanti. Itu tujuannya. Bukan kita suka-suka buat sonok-sonok nak dapat nama, bukan Baik, kemudian kamu kena tahu seterusnya program yang kami buat ada 3 sempena bulan Ramadan. Sebab itu kita panggil program Semarak Ramadan. Semarak ni maksudnya kita memeriahkan Ramadan. Ada orang panggil program Ihya Ramadan. Jadi kita nak bahasa tu lebih dekat dengan kita. Ihya ni dia ambil dari segi bahasa pinjaman Arab Jadi mungkin kita pun tak biasa, kecuali yang mungkin belajar bahasa Arab, mungkin dia tahulah ihya tu apa. Sedangkan tadarus pun ada yang tak tahu apa maksud tadarus. Jadi sebab itulah ramai yang bukan Melayu, yang bukan beragama Islam yang sertai. Tak apa, mereka nak sertai itu bagus, tapi tak kenalah cara Okey, baik. Jadi kita namakan program Semarak ni, kita nak memeriahkan. Tujuan kita memeriahkan supaya kita raikan Ramadan ini merupakan bulan yang terbaik. Dalam 12 bulan, Ramadan lah yang terbaik. Okey, yang mana ganjarannya dilipat gandakan. Baik, itu tujuannya Jadi ada tiga program. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Alhamdulillah lah kamu dah sertai. Alhamdulillah. Yang kedua, kita buat tayangan perdana. Tayangan perdana ni tujuannya bukan cikgu nak buat pertandingan. Jujur cikgu cakap, bukan nak buat pertandingan. Tujuannya, yang pertama, sementara kita menunggu waktu berbuka pukul 6 petang hari-hari Waktu 6 petang ni orang kata waktu yang memang kita dah letih memang dah habis tunggu masa nak buka puasa Okey, jadi kita selitlah sikit tayangan perdana. Siapa nak tontonlah, tidak ada paksaan pun. Okey, cerita, ada kawan-kawan kamu yang berkongsi cerita mengenai Nabi, mengenai para sahabat, ada juga cerita tazkirah, ada juga cerita-cerita rakyat yang ada pengajaran. Itu tujuannya. Tengoklah sikit, dapat juga sambil-sambil dengar, muka dah letih, dah tak larat nak buka puasa ni, dapat dengar cerita Nabi Musa dan tongkatnya. Dapat refresh balik. Ini ceritanya Itu tujuannya yang pertama. Jadi dalam masa yang sama, bila cikgu buat tayangan perdana ni, kamu pun ada keyakinan nak rakam video. Bukan semua orang boleh rakam video bukan semua orang duduk depan kamera rakam tak jadi, kena buat banyak kali. Ini salah satu pengalaman dan juga cara untuk meningkatkan keyakinan kamu untuk bercakap. Itu tujuan kumpulan NESTU buat. Dan yang ketiga, cabutan duit raya NESTU.
Cabutan duit raya ni sebenarnya kita nak apa, mungkinlah kami ni di kumpulan S2 adalah rezeki lebih sedikit, tak banyak pun. Gaji cikgu bukanlah seperti jutawan, adalah sedikit lebih. Bolehlah berkongsi dengan anda semua. Kamu janganlah harapkan duit raya dari situ bagi seorang 100. Mungkin tak mampu, memang tak mampu pun nak bagi seorang 100. Mana mungkin, kami bukan jutawan. Okey, baik, jadi bagilah sedikit. Tak kisahlah berapa ringgit yang kami mampu, kami nak bagi. Jadi dalam masa yang sama, bila nak bagi ni, kami nak anda semua sertai kelas tuition S2. Bila kamu sertai kelas tuition, bukan kami dapat apa. Jadi kamu jangan ingat bila sertai kelas tuition, cikgu nanti dah ramai lah tontonan. Bukan. Kalau kamu kira duit YouTube tak banyak pun yang dapat, sikit je. Yang kami keluar ni lagi banyak. Yang kami keluar ni lagi banyak daripada apa yang kami dapat. Jadi tujuannya kami semua nak galakkan anda semua sertai kelas tuition. Kelas tuition hari Sabtu tu 12.30 tengah hari, sertailah. Walaupun ulangan, sertai, tonton. Ada input-input yang diberikan. Kerana anda bertuah, belajar di rumah, di mana-mana boleh belajar. Kami dulu tak macam ni, kena pergi sekolah. Tak nak pergi tuition, kena bayar. Jadi ini kamu beruntung. Itu tujuan kami nak galakkan. Jadi dalam masa yang sama, bila kamu dah sertai sebagai token atau ganjaran, kami bagi borang untuk masukkan nama daftar sebagai untuk cabutan duit raya. Jadi kami akan buat cabutan duit raya. Cabutan duit raya ni insya-Allah lah kita akan buat secara rakaman. Walaupun rakaman, tetapi senarai nama memang kita ambil yang betul, yang kamu akan isi dalam borang nanti. Itu memang tidak ada penipuan, jangan risau. Cuma rakaman ni sebab bulan puasa ni kita agak sukar sikit nak cari masa yang sesuai. Di siangnya dah kena kerja dan sebagainya, malam pun dah berbuka dengan nak bertadarus lagi, nak program apa, ada morih, ada sembahyang solat tarawih. Jadi masa tu agak kekangan sikit. Jadi untuk cabutan duit raya ni kita akan buat secara rakaman. Yang kata Al-Quran saja belum pasti, rakam ataupun live. Okey, baik. Jadi sebelum cikgu akhiri taklimat ini, penerangan ini, cikgu harapkan kita semua sama-sama lah doakan kita diberikan kesihatan yang baik, supaya 30 hari di bulan Ramadan nanti kita dapatlah beribadat dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang demam pun dah mengganggu ibadat kita. Memang betul, sakit kepala pun mengganggu. Kadang-kadang kita nak solat banyak, maksudnya nak buat solat sunat, nak bangun di awal pagi, tapi bila sakit kepala, dah mengganggu kita. Jadi kita sama-sama akanlah doakan. Anda semua doakan kami kumpulan S2, cikgu berempat ni, Cikgu Ida, Cikgu Nariza, Cikgu Saripah dan Cikgu Syidi sendiri sihat. Dan kami pun mendoakan anda semua diberi kesihatan yang terbaik, supaya kita dapat sama-sama menjalani ibadah pada bulan Ramadan nanti dengan sebaik mungkin, yang terbaik. Kita cubalah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita semua. Kerana kita pun belum pasti tahun depan adakah kita akan jumpa lagi Ramadan. Jadi itu saja penerangan daripada cikgu. Terima kasih sudi beri masa untuk tonton. Diharapkan apa yang cikgu terang ni kamu boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya lagi dalam grup Tadarus Al-Quran. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.